Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada murid-murid, guru-guru, SK Semanga yang saya kasihi dan saya sayangi semua. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang mencadangkan untuk saya buat sedikit taklimat tentang perancangan unit core curriculum pada tahun 2021 ni. Okey, di sini saya ingin maklumkan kepada murid, walaupun kita dalam masa PKP ni, COVID, KOKO. Jadi unit KOKO akan terus mengadakan aktiviti-aktiviti yang seperti mana jabatan dan juga Kementerian Pelajaran yang menyatakan bahawa walaupun KOKO tidak dapat dilaksanakan di sekolah secara bersemuka, kita boleh laksanakan dalam pelbagai bentuk yang lebih selamat. Jadi di sini saya akan terangkan sedikit secara umum sebelum pada pengkhususan kita pada pertandingan-pertandingan. Jadi perancangan unit KOKO kita yang telah saya rancangkan, iaitu kita akan adakan Carnival Core Curriculum 2021, iaitu Carnival ni bermaksud ada banyak pertandingan, Carnival, pelbagai pertandingan. Dalam unit KOKO kita ada unit uniform, kelab persatuan dan juga kelab sukan dan permainan. Unit core curriculum dan sukan dan juga core akademik. Jadi untuk pertandingan-pertandingan, setiap unit kita akan adakan pertandingan satu ataupun dua pertandingan. Untuk uniform, kita akan adakan nanti contohnya pertandingan craft ataupun diorama ataupun membuat model tentang perkhemahan. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin kita akan buat pertandingan kawat kaki secara online. Jadi itu untuk uniform. Kemudian kelab persatuan, kita akan adakan pertandingan fotografi, pertandingan poster digital, dan untuk yang robotik, cikgu-cikgu robotik nanti akan adakan satu pertandingan yang berkaitan dengan robotik. Okey, untuk kelab sukan dan permainan. Jadi sukan dan permainan, kita akan adakan pertandingan asas kemahiran fizikal untuk sukan. Contohnya yang saya rancangkan untuk peringkat sekolah, iaitu kemahiran bola sepak, pertandingan kemahiran bola sepak freestyle. Itu ikut kreativiti masing-masing. Kemudian kemahiran asas sepak takraw, dan juga yang saya dapat daripada cadangan cikgu-cikgu untuk adakan pertandingan senam robik freestyle. Senam robik ni dia ada ada muzik, kemudian kamu lakukan senam robik itu ikut muzik. Kalau muzik rancak, aktiviti fizikal yang rancak. Kalau muzik slow, aktiviti fizikal yang slow. Okey, jadi itu ikut kreativiti masing-masing lah. Itu secara umumnya. Tujuan aktiviti-aktiviti ini semua dijalankan, kita seperti mana kita ada ada sekolah yang buat perkhemahan secara macam di rumah lah. Buat kemah yang betul-betul semua, gunakan apa yang ada dekat rumah, selimut ke, cadar ke apa, kelambu ke, dan kemudian dia hias. Tapi kita kat sini kita akan gunakan cara kita. Okey, itu untuk sebagai ganti aktiviti perkhemahan yang seperti mana kamu tahu, perkhemahan ni adalah satu aktiviti yang wajib. Perkhemahan, sukan, menentang desa, itu adalah aktiviti wajib dilaksanakan di sekolah.
Jadi kita gantikan dengan pertandingan-pertandingan ni lah. Okey, kemudian kita beralih kepada pertandingan yang secara khusus lah, yang untuk pertandingan yang kita akan jalankan untuk untuk unit uniform, iaitu TKRS dan juga pengakap. Pertandingan yang pertama ni pertandingan diorama craft. Tajuk dia perkemahan. Diorama craft ni bermaksud dia kita akan sediakan ataupun buat satu projek, hasilkan model ataupun diorama satu tapak perkemahan. Satu tapak perkemahan yang saiz dia maksima satu meja murid. Berkeluasan satu meja murid, tapak perkemahan. Jadi apa yang perlu ada di tapak perkemahan tersebut? Seperti mana kamu tahu, bila berkemah kita mesti ada kemah. Ada kemah, kemudian ada yang kedua gadget-gadget ataupun peralatan-peralatan perkemahan. Contoh dia pintu gerbang, pagar, meja makan, ampai baju, rak kasut, tempat masak dan apa saja gadget-gadget yang kamu boleh buat ikut kreativiti masing-masing lah. Kemudian hiasan-hiasan lain yang kamu boleh letak di tapak perkemahan tersebut, ikut kreativiti masing-masing lah. Kamu boleh buat pokok, ada sungai, ada batu-batu, itu ikut kreativiti masing-masing. Kemudian ikut suasana perkemahan. Kalau perkemahan tu di hutan, suasana di hutan. Kalau di tepi pantai, suasananya di tepi pantai. Kalau di tepi dalam hutan, tengoklah. Kalau nak letak haiwan pun boleh. Okey. Kemudian dari segi bahan yang diperlukan dalam projek pertandingan diorama ni, bahan-bahan yang mudah diperolehi. Yang mudah diperolehi seperti tali, plastik, kain, guni dan lain-lain ikut kreativiti masing-masing. Untuk kerja cantuman ataupun kamu lekatkan, boleh guna tali, gam, stapler, selotip dan apa sahaja bahan yang boleh digunakan untuk mencantum. Kemudian kerja-kerja memotong. Kerja-kerja memotong boleh minta bantuan daripada ibu bapa ataupun abang kakak kamu lah. Pastikan keselamatan dijaga. Okey, sebab kamu guna gunting, pisau yang tajam, boleh mohon bantuan daripada ibu bapa. Okey, itu tentang bahan-bahan dan juga keselamatan. Okey, kemudian bahan-bahan untuk mewarna. Kalau untuk pewarna, kamu boleh guna watercolor, marker, pensel warna, dan kalau nak guna tanah liat yang berwarna pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Hiasan-hiasan tu gunakanlah apa yang ada. Tak perlu kamu nak beli, cari di sekitar rumah kamu ranting-ranting ke apa. Jadi gunakanlah apa yang ada. Okey, kemudian untuk sebelum tu saya ulang balik semula. Gerak kerja ni tahun 4, 5 dan 6. Tahun 4, 5 dan 6. Jadi semua terlibat. Tahap 2. Okey. Jadi yang kelebihan kat sini, yang tahun 4 saya dah tunjukkan, dah tunjukkan contoh-contoh dan yang ada dah buat latihan dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi yang tahun 4 boleh kamu gunakan dan
hias lagi untuk kerja-kerja tu dalam untuk masuk pertandingan ni lah. Gunakan apa yang dah ada. Okey, setelah siap, okey. Setelah siap, kita udang balik lah. Tempoh masa pertandingan nanti guru penasihat akan beritahu sama ada 2 minggu ke seminggu ke, nanti guru penasihat akan beritahu. Okey. Apabila dah siap, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, dah siap model tersebut, diorama dah siap, ambil gambar dari setiap pandangan. Okey, maksudnya pandangan daripada atas, pandangan daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Ambil gambar dengan jelas, kemudian hantar dalam Google Classroom mengikut kamu punya itulah grup. Kalau TKRS, hantar dalam Google Classroom TKRS. Kalau pengakap, hantar dalam pengakap. Okey. Jadi penghantaran tu nanti cikgu kamu, guru penasihat kamu akan beritahu bila tempoh akhir. Okey. Model diorama yang telah siap, kita nanti apabila naik sekolah nanti, kita akan kumpulkan, kamu akan bawa dan kita akan simpan ataupun kita akan pamerkan dalam satu bilik khas. Kita akan buat satu bilik koko dan kita akan simpan dekat bilik tu. Okey, untuk evidence dan penilaian penilaian untuk koko. Jadi penilaian tersebut akan kita akan masukkan dalam aktiviti tu untuk markah PAJSK kamu. Okey. Untuk hadiah. Kalau ada pertandingan mesti ada hadiah. Jadi hadiah kita akan sediakan, pihak sekolah akan sediakan nombor 1 hingga nombor 10 bagi setiap unit. TKRS nombor 1 sampai 10, pengakap nombor 1 hingga 10. Dan akan ditambah mengikut penyertaan dan hasil kerja. Dia ada kategori-kategori lain nanti. Saya akan InsyaAllah akan tambah hadiah. Dan kalau penyertaan 100%, bermaksud semua hantar hasil kerja pertandingan ni 100% semua hantar, itu akan ada hadiah lain. Semua akan dapat hadiah. Okey, itu janji saya. Kalau semua hantar, saya akan bagi semua hadiah. Bukan setakat nombor 1 hingga nombor 10, ada hadiah iringan kalau semua hantar, semua masuk pertandingan. Okey. Jadi pertandingan-pertandingan yang akan menyusul, yang lain itu akan saya terangkan ataupun guru penasihat kamu akan terangkan nanti. Jadi untuk pertandingan diorama itu saja daripada saya. Jadi kita sama-sama untuk majukan diri kamu untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh Koko dan Sukan. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.